Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a munadiya falam yajid lam yurid khaira walam yurad bihi khairun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan izinnya sekali lagi dapat kita teruskan pengajian kita malam ni. Semoga kita semua sentiasa diberi kelapangan, kemudahan, kesihatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus datang ke rumah Allah, datang dalam majlis ilmu, bekerja buat kerja agama, sentiasa ada dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan demikian semua kita terselamat kehidupan di dunia, lebih lagi di hari akhirat, insya-Allah. Jadi kita tinggal di situ, masuk tajuk kita Kitab Sabilul Muhtadin, bicara tajuk solat berjemaah. Sambung lagi tajuk yang lepas, tajuk solat berjemaah. Kita ambil mungkin sedikit sajalah sebab kita ada beberapa soalan yang ditanya oleh sahabat kita. Dan juga kita bawa buku hari ni, nak ulas sedikit tentang buku kita. Mungkin kita baca kitab kita sikit je lah malam ni. Salat berjemaah kita sambung. Dan sembahyang berjemaah yang paling afdal, banyak-banyak solat jemaah yang mana yang paling afdal, iaitu solat berjemaah fardu Jumaat, sembahyang Jumaat yang paling afdal, yang paling besar sekali lah berbanding dengan solat jemaah yang lain. Solat jemaah sembahyang Jumaat yang terafdal, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dia adalah fardu ain. Yang lain tu fardu kifayah, dia fardu ain. Besar solat berjemaah ini. Solat berjemaah Jumaat ini perempuan pun boleh datang, boleh hadir juga. Jadi ya wajib di atas laki-laki, tapi perempuan boleh hadir untuk sembahyang Jumaat. Wajib pada laki-laki yang berakal, yang balik. Kanak-kanak boleh juga. Kanak-kanak datang pun boleh, perempuan pun boleh. Dia datang dengan khutbah Jumaat, dia datang untuk dapat solat pahala yang besar kerana ramai. Dia boleh datang. Ada satu surau tu buat solat Jumaat, ada seorang perempuan datang, seorang je. Seorang perempuan datang. Jadi pihak masjid pun kelam kabut jugalah. Pakai telekong apa semua. Jadi dia pun buat buka, tutup baliklah tempat perempuan tu. Terus buku itu balik, letak untuk dia punya tirai untuk perempuan, dan tak boleh halau. Dia datang, kena benarkan perempuan datang sembahyang Jumaat, dibenarkan juga. Macam juga solat berjemaah, perempuan tu besar pahala di rumah, tetapi bila mereka datang sembahyang berjemaah di masjid 5 waktu, tidak boleh halang mereka. Seperti hadis Nabi, la tamna'u nisa'akum masajida wa buyutahunna khairan lahunna. Ni hadis lepas lah, hadis lepas. Nabi sebut, jangan kamu tegah perempuan-perempuan di kalangan kamu datang sembahyang berjemaah di masjid 5 waktu. Tu. Wa buyutahunna khairan lahunna. Sekalipun mereka itu, wanita tu, sembahyang di rumah lebih baik bagi mereka. Sembahyang di rumah tu lebih baik. Tetapi jikalau wanita tu datang sembahyang berjemaah di masjid, di surau, jangan kamu halang mereka. Kerana kedatangan mereka mungkin dia boleh sembahyang dengan lebih khusyuk berbanding dengan rumah dia. Dia mari dekat surau, sembahyangnya boleh lebih khusyuk, sembahyangnya lebih sempurna. Lepas tu dia boleh dengar ceramah, dia boleh berzikir, dia boleh ada wirid lepas solat. Kalau dekat rumah dia sembahyang, dia tak sempat buat wirid kerana ada beberapa urusan rumah. Lepas tu dia tak boleh sembahyang dengan khusyuk. Lepas tu dia tak boleh nak dengar kuliah. Dia datang. Maka kedatangan mereka jangan kita halang. Nabi kata, la tamna'u nisa'akum masajida. Jangan kamu tegah wanita-wanita kamu datang sembahyang berjemaah di masjid, sekalipun wa buyutahunna khairan lahunna. Sekalipun sembahyang di rumah lebih baik bagi mereka. Tu. Begitu juga dengan solat Jumaat. Dan kemudian daripada solat Jumaat, solat yang afdal ialah solat berjemaah waktu subuh pada pagi Jumaat. Jadi pagi Jumaat subuh, itulah yang afdal. Dan yang ada pula padanya ayat sejadah. Lagilah, tingkat lagi.
Dia baca ayat biasa pun dah afdal dah. Pagi subuh Jumaat itu paling besar pahala dia. Terafdal Jumaat tu kita kata sembahyang Jumaat tu kita kata sekali sekala, tapi yang subuh ni sentiasa ada. Jadi sembahyang berjemaah subuh pagi Jumaat adalah yang terbesar berbanding dengan solat-solat 5 waktu yang lain. Selain pada solat Jumaat tadilah, dia besar pagi subuh Jumaat. Kalaulah ada ayat sejadah pula pada dia, lagilah tingkat naik, kerana Nabi sentiasa membaca pada ayat pagi subuh Jumaat ayat sejadah rakaat pertama dan ayat hal ata alal insan rakaat yang kedua. Nabi tak tinggallah dua surah ni. Tapi kalau kita nak ubah sekali-sekala tu tak apa. Jangan kita kata wajib pula. Nak ubah sekali-sekala. Tak apa, ada penerangan dia. Dalam tajuk surah Al-Fatihah yang dah lepas, yang lalu ada tajuk surah Al-Fatihah yang lalu tentang pemilihan surah. Termasuk surah Jumaat pada pagi subuh, surah As-Sajadah pagi subuh Jumaat. Sekiranya ada musyakkah, ada kesukaran, tak apalah tak baca. Tu ada Tok Imam hari pagi tu tak larat ke, ataupun dia ingat jadi mari ingat tak ingat ke pagi tu, tak apalah tak baca. Ataupun subuh lewat. Bila subuh lewat baca ayat sejadah, pukul 7 baca ayat sejadah lah pukul 7. Dia ada setengah tempat dia sembahyang selepas 15 minit. Selepas azan 15 minit baru sembahyang. Kalau subuh masuk pukul 6.17, 6.20 subuh. 6.20 15 minit jadi 6.35, 6.40 baru sembahyang. Baca ayat sejadah panjang pula, baca lama. Jadi pukul 7 tu nak sembahyang lagi. Pukul 7 nak sembahyang lagi surau ni. Ayat sejadah tu email kita. Kalau macam tu, kita ringkaskanlah. Kalau subuh dah terlewat, lepas tu kita baca ayat tu panjang, jadi ringkaskan boleh. Tengok kesesuaian lah, kesesuaian. Lebih-lebih lagi kawasan kita tak ada yang bekerja, ada yang nak masuk kerja di pejabat dan sebagainya. Jadi mereka pun jadi gelugesah kadang-kadang solat tadi. Kecuali masyarakat kampung, mereka kerja felda, mereka kerja menoreh getah, kerja bebas, kerja sendiri. Masuk pukul 8 pagi, tak apa, pukul 9, tak apa. Yang orang kita dia pergi kelapa sawit, dia bebas lah masa dia. Tapi kalau kerja pejabat tak boleh lah. Kalau cikgu pukul 7.20 kena masuk dah. Kalau 7.21 tu merah dah, naik merah dah dia. Kalau 3 kali kena panggil, dia terpanggil dah kita. Dah lah kita semaya subuh dekat tu dia tu kerja dekat Kuala Lumpur, duduk di Semenyih. Kerja Kuala Lumpur duduk di Tasik Kesoma. Tanya duduk kat mana cikgu? Tasik Kesoma dia tu. Allah jauhnya. Cikgu tu tanya duduk mana? Dia tahu duduk dekat Taman Pelangi. Jauh cikgu. Orang ngajar sini, ustaz jauh kita. Masa dia 1 jam. 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan. Jadi semaya subuh tengah-tengah jalan. Ustaz, kalau kena terimai baca panjang, dekat RNA tu kadang-kadang naik tu segili-gili lah. Tak kira lah siapa saja. Kadang-kadang saya jadi imam, tak kenal lah, dia tak kenal. Kadang-kadang orang lain dia gili-gili, tak tahu siapalah bergili-gili jadi tu imam. Tapi kebanyakannya bagus lah. Kita jadi makmum tu, saya jadi makmum tu, dia jadi imam tu, bagus lah bacaannya subuh. Bagus. Kebanyakan setiap pagi lah solat berjemaah subuh. Kalau saya dekat tu Sungai Besi tu, Serdang tu, nak menghala ke Kuala Lumpur. Di situlah saya sembahyang subuh pagi-pagi di sana. Ada sekali tu saya jadi tu imam. Saya baca ayat sejadah. Subuh Jumaat RNR. Biasanya baca surah biasa. Jadi kita terlupa, kita dah ingat dekat taman kita. Allahu Akbar. Lepas tu ada makmum lah belakang. Allahu Akbar ikut. Oh, dia kata ada tu imam, kita jemaah lah. Ada setengah tu dia tunggu. Dia tunggu bila ada orang datang boleh jadi tu imam, dia makmum. Dia jadi makmum. Jadi semua nak cepat ni, nak cepat. Saya baca ayat sejadah. Kata kita lama tak baca. Malam lepas kena orang lain, dia tak baca. Orang tu tak baca Wadduha, Alam Nasrah. Malam gila aku boleh baca sejadah hari ni. Allahu Akbar. Ayat sejadah kita sudah hijau kali ni. Baca Wadduha panjang dah. Baca ayat sejadah kira sedap gini kita. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Bacalah. Baca. Siapa sejadah ni? Innama ya'muru bi ayat. Baca sejadah ni. Kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Saya pun Allahu Akbar, saya sujud.
Makmum rokok, saya sujud. Makmum rokok. Makmum Allah barakah dia. Dia tahu dia niat mubarakah. Dia niat kita boleh tahu dah lah. Tahu dah makmum mubarakah. Kata sudah aku seorang sujud nampaknya. Jadi saya sujud dia rokok. Kalau dia tertukar dia mesti turun. Dia rokok pun dia sampai Allah liman hamidah. Lepas tu kita sujud sudah bangun pun dia sujud. Kok dia sujud Robi Firli sujud bangun tegak kita dah baca surah dia rokok dia takbir. Dia tahiyat akhir beri salam pun balik habis. Dengan kita seorang lah. Tak imam seorang tinggal. Ayat sejadah dia tak imam ni. Tak reti kau nak pergi jauh ni. Orang kata kita lama dah tak baca ayat sejadah. Boleh peluang sekali-sekala baca lah. Tu. Ayat sejadah tak boleh RNR. Kena baca sejadah dekat taman-taman kita boleh lah. Taman kita baca sejadah kita. Kita dekat kampung tu umur 15 tahun tu saya baca sejadah dah. Umur 15 tahun. Pergi kat surau tu. Lepas tu imam tak datang, tak ada orang. Dia beritahu saya lah tak ada orang hari ni. Dia tanya saya boleh baca tak ayat sejadah? Masa tu dulu ambil APMR, ambil SRP, tingkat tiga. Kata insyaAllah boleh. Naik baca sejadah. Masa tu 15 tahun. Ada je baca sejadah dekat kampung. Kat kampung. Jadi kampung saya tu Tok Imam bagus. Tok Imam dia galak pemuda-pemuda ni jadi imam. Dia galak, dia suruh orang ni jadi Tok Imam. Dia suruh dia ni jadi Tok Imam. Budak-budak dia panggil. Dia panggil budak-budak. Lepas tu kalau bulan Ramadan, bulan Syakban dia panggil dah. Panggil dia boleh sabar, latih selawat, latih jadi Tok Imam, latih dah baca bacaan. Tok Imam kat kampung saya tu dia bagus. Lepas tu bila nampak pemuda-pemuda yang belajar sekolah agama, kita belajar sekolah agama, saya, sepupu saya, ada 2 3 4 orang lah. Bila nampak kita tu balik daripada asrama tu, dia balik dah, naik. Dia suruh. Duk jauh ke suruh dah. Bagus dia. Bagus. Lepas tu kalau kita duduk belajar kan, belajar maktab, duduk ngaji masa tu, balik kat kampung tu, dia suruh baca ketubah. Baca ketubah. So kita baca. So baca ketubah, suruh jadi Tok Imam. Dia suruh lah. Ramai-ramai dia jadi Tok Imam dekat kampung. Dia latih dia Tok Imam. Jadi 4 orang saya masa tu jadi Tok Imam. Sebaya saya lah, 4 orang duduk gilir. Lepas tu saya paling teruk lah suara. Kena marah, jemaah wanita marah. Jemaah marah. Lepas tu kalau tasbih hari raya kat, kena marah lah kita. Tak sedap suara. Suara tak sedap. Kata suara berat benar tu. Biar orang lain lah. Marah. Jemaah wanita mari. Tasbih raya ke apa tu? Kena marah kita. Tasbih tu tak sedap suara. Kena marah. Tapi kena bertahan lah. Orang marah pun mari juga. Lepas tu duduk dalam masyarakat, pergi mengajar dekat Perak. Saya kena dekat Greek Perak. Posting lah mengajar. Gitu juga jadi Tok Imam. Pertama kali muda lagi. Kena komplain dah. Sebab Tok Imam tu sedap-sedap. Suara dia bagus. Lepas tu ngajar dekat Kelantan. Macam tu juga. Tok Imam suaranya bagus. Kita pergi ngajar ceramah macam ni dah lah. Bila jadi Tok Imam tu, kena komplain. Lepas tu mari dekat Kuala Lumpur ni, di Selangor lah. Di Selangor, sangat-sangat ramai. Hampir semua surau Tok Imam suara sangat-sangat bagus. Saya ngajar 20 surau. Setiap surau Tok Imam tu sedap suara. Bagi Tok Imam suara ni sedap. Tu bagusnya mereka. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tok Imam ada, alhamdulillah. Kita tak ada masalah. Kalau boleh setiap masa Tok Imam kita jadi Tok Imam tak ada masalah. Sebab kita ngajar ni kena komplain dah. Kita jadi Tok Imam kena komplain pula. Ada 2 kali kena komplain. 2 kali kena komplain. Penat aja. Ngajar ni orang komplain dah. Lepas tu jadi Tok Imam orang komplain pula. 2 kali kena komplain. Sampai rumah tengok mesej, kena komplain ngajar. Kata ustaz, ceramah macam hari ni saya tak puas hati. Dia mesej kat saya, orang tu. Lepas tu kita jadi Tok Imam kena komplain pula. Ustaz, Tok Imam malam ni kena marah, ada orang komplain. Jadi 2 kena komplain. Jadi sudahlah ngajar cukup lah. Tok Imam tempat jadi Tok Imam, kita ngajar. Cukup dah. Ada surau dia datang, dia nak cari kesalahan. Dia duduk tu dia ngaji cari kesalahan, cari kesalahan. 1 kesalahan, 2 kesalahan. Cuba bayar. Dia mesej dekat pengurusi. Dia kata, ustaz ni yang ngajar malam ni, dia mula dengan selawat dia tak betul. Dia kata, saya selawat tak betul. Sudah hijau lah, tak betul lagu mana ni. Dia kata, selawat tu huruf sad. Baca sallallahu. Dia baca sallallahu. Dia tahu kita baca gitu. Kita pun cek tengok, ya Allah sungguh. Kita tak ambil berat. Kita alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar, sallallahu salah ni ustaz ni. Dia kata berat ni. Selawat saya mukadimah dia komplain. Allahu akbar atau kena teruk lah kita. Surah ni okey lah alhamdulillah. Surah lain kena surah lain kata berat. Surah ramai lah, jemaah dia ramai, dia dalam 70 orang 100 orang. Adalah yang komplain.
Ada setengah surah tu jemaah wanita tulis surat hantar, komplain lah, tak puas hati. Dia kata, Ustaz, di surah kami tak nak, jemaah wanita tidak mahu Ustaz mengajar bab azan. Saya datang tu, saya ubah-ubah lah tajuk wudu, tajuk azan, tajuk rukun sembahyang. Dia tak puas hati, rukun azan, bab azan. Jangan mengajar tajuk azan dan iqamat. Sebab kami perempuan tak ada bab azan iqamat, kami tak terlibat. Dia duduk mengajar, kami nak yang bab lain. Marah, komplain kita. Oh, tak boleh lah kata kalau macam tu tajuk azan saya tinggal, saya pergi ke tajuk solat. Kena komplain kita. Kena komplain. Jadi kena banyak bersabarlah, kalau tidak apa ni. Tu kita bila kita tengok YouTube, dia daripada Sabah. Penceramah tu pergi ke Sabah. Pergi ke Sabah, dia ceramah di sana, dia kena komplain lah. Dia masuk, dia kesukaran, dia pun komplain penceramah di kawasan ini. Dia kata, wahai penceramah di Selangor, di Kuala Lumpur, aku cabar kamu. Mari ceramah dekat Sabah dan Sarawak, pendalaman Sabah dan Sarawak. Kesukaran di sini. Kamu duduk di sana, tak ada masalah. Sedap dia. Dia kata, mu duduk mengajar dekat Selangor, dekat Kuala Lumpur, tak ada masalah. Mari mengajar di Sabah, Sarawak ni. Kena naik mengarung air dekat sungai. Kesukaran nak ceramah dan sebagainya. Kesukaran menghadapi suasana nak ceramah di sana. Komplain tak ada. Komplain kuliah tak ada. Masalah dia nak pergi tu. Nak naik motor, lepas naik kereta, naik motor, naik bot, nak sampai. Ceramah tak ada PA sistem lah, apalah, susah tu. Tapi bila dia ceramah tak ada orang komplain. Sebab di dalam pendalaman, dia orang pun tak apa reti mana. Dia dengar-dengar gitu lah. Ustaz ngajar pun dia terima. Tapi di sini, orang hebat-hebat. Kita hadapi masalah, orang yang alim di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Dia dengar, dia tahu dah. Dia tahu, dia boleh komplain kita balik. Itu cabaran. Jadi kamu duduk di sana, wahai pendakwah, ada cabaran di cara kamu, kami di sini pun ada cabaran cara kami. Jangan kata kamu hadapi cabaran saja tempat kamu di sini tak ada. Jangan kata gitu. Sama di mana-mana sahaja. Itu cabaran yang dihadapi oleh guru-guru yang menyampaikan ceramah. Dan seterusnya, yang ketiga, afdal sembahyang berjemaah ialah sembahyang subuh hari-hari yang lain. Subuh-subuh hari-hari lain. Hari kami, hari-hari lain lah. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu kami. Hari-hari lain tu adalah pagi subuh yang mulia. Dan selepas subuh, sembahyang berjemaah yang afdal ialah sembahyang jemaah isyak. Waktu isyak. Dan selepas isyak, sembahyang berjemaah asar. Dan selepas asar sembahyang jemaah zuhur. Dan yang terakhir sekali sembahyang berjemaah maghrib, waktu maghrib. Jadi sembahyang berjemaah subuh dan isyak serta asar ialah sembahyang ini Nabi sebut sebagai sembahyang yang sukar. Sembahyang ini sukar. Ada hadis Nabi sebut tentang sembahyang subuh dan asar. Ada hadis Nabi sebut tentang sembahyang isyak, sembahyang yang sukar. Nabi kata, man sallal bardain, barang siapa sembahyang dua sembahyang yang sukar, salal bardain, iaitu salatu subhin wal asrin, sembahyang yang sukar, sembahyang subuh dan asar, bil jamaah, dengan secara berjemaah, dakhalal jannah bighairi hisabin, masuk syurga tanpa hisab. Barang siapa dapat sembahyang subuh, sembahyang asar secara berjemaah, masuk syurga tanpa hisab. Kerana dua solat ni susah nak sembahyang berjemaah. Solat subuh ni susah. Nabi sebut bardain. Bardain maksudnya dua sembahyang yang sejuk, sembahyang yang sukar. Nak mari sembahyang subuh tu susah. Nak mari sembahyang asar berjemaah tu susah. Kadang-kadang kita nampak subuh, asar kita tak nampak. Subuh memanglah kita sebut tu tahulah kesukaran dia nak bangun tidur dan sebagainya. Asar ni dia panggil waktu sibuk. Sibuknya dengan pekerjaan, sibuknya dengan kawan-kawan, sibuknya dengan permainan. Sibuk dengan kehidupan waktu asar. Kalau waktu zuhur, bila kita habis kerja pukul 12:30 rehat. Rehat tu makan apa semua pukul 2 masuk. Jadi makan tu sambil-sambil boleh sembahyang zuhur. Tidak ada masalah. Sembahyang asar, kita berada perjalanan nak balik sampai rumah maghrib, asar tertinggal waktu asar. Jadi dia balik kerja pukul 5, dia balik kerja pukul 5 sampai rumah 7:30. Asar tak sembahyang. Sukar asar tadi. Tu zuhur dia rehat, dia boleh sembahyang, maghrib dia boleh sembahyang. Tetapi asar dia mempunyai kesukaran. Kalau dia balik rumah dia dah tiba-tiba kawan dia telefon, nak jumpa bila lepas asar.
Nak jumpa asar. Nak jumpa pukul 4. Pukul 4 tu waktu asar. Ada kadang-kadang kau yang minat main bola, kawan dia telefon ajak main bola. Ustaz, main bola. Kita sendiri pun kawan ajak main bola Ustaz. Bila? Petang Ahad. Ada free tak? Ada free juga. Kata kita ada kuliah, ada free. Kita selang-seli. Masa Ustaz free, mari. Tamai cikgu-cikgu belakang. Pukul berapa? Pukul 4 mari dah. Kita pun pergi pukul 4. Pergi pukul 3, main tu Taman Melawati. Di Gombok. Daripada sini, pergi sana. Ramailah cikgu-cikgu pergi. Lawan dengan Putrajaya, KPM, lawan dengan cikgu-cikgu Kuala Lumpur. Sampai-sampai tu, tengok jam pukul 4. Sudah hijau. Masa tu asal pukul 4.30. Masa main tu, main bola tu. Asal 4.30. 4.30 tu, dia masuk padang dah. Cikgu-cikgu ngati penuh dah. Masuk dari padang. Sudah hijau. Kita nak main asal lah ke mana ni? Tanya ada berapa orang? Dia tak ada 10. Lepas tu, sebelah dengan ustaz dah. Sudah hijau. Kita nak semaya ni. Nak main lagi mana? Ustaz mengadir nak tiup isi tu. Kata boleh kau semaya main lepas asal lewat maghrib ustaz. Kita main awal sikit, lepas tu rehat lagi ikut ustaz lah ni telur ni. Saya nak semaya dulu ikut mung lah. Tunggu saya semaya dulu. Main dulu dengan seluar bola ada luar fit lah, bakar sikit bakarnya, tutup lutut apa semua. Maya kat soalan dah sulah. Main Allah Akbar. Boleh dia tunggu. Lagu mana ni? Sore lagi tunggu. Metak sore lagi. Ben ni kita Allah Akbar. Waktu berat sungguh lah waktu asar. Waktu asar duk main sungguh buat dia. Jadi lepas bakar kasut tu berlari kan ni kita. Berlari sampai dekat badan tu masuk selangkah kaki. Pengadip main lalu dah gong main belanggar dengan saya tu. Dia tegur orang KPM belanggar kawan saya. Ustaz, Assalamualaikum. Kenal juga ada kita orang KPM. Kita cikgu kenal belakang dah. Orang tinggal awal tu belanggar tu kenal kita. Ustaz ceramah Surama lah. Ustaz ceramah di saya setuju dia tu. Dipanggil Surama. Bukan cikgu, bukan kita tinggal. Dia tengah main bersambang boleh. Kuliah ada tak? Udah minggu depan tu? Ada. Kuliah. Main saya dah tengok berlari. Sembang kuliah boleh. Berat tadi ni. Sembang kuliah tu kita dengar. Kuliah Ustaz tu di Seri Intan dia kata. Dekat saya 17. Main bola. Waktu asar. Duduk tengah azan. Main bola. Allahu Akbar, susah sungguh. Memanglah Nabi kata waktu asar, waktu yang sukar bagimu untuk melaksanakan solat ini. Maka solat asar dibayar dengan harga yang mahal. Barang siapa semaya asar berjemaah, syurga balasan dia. Nak semaya bukan senang waktu asar. Ada beberapa orang cikgu, dia mengajar sesi petang, mengajar pagi petang. Saya tanya dia kata dia semaya asar dekat rumah. Awak ngajar sekolah petang. Waktu asar tak semayang kat sekolah, semayang kat rumah. Lepas tu dia kata kadang-kadang sempat. Dia beritahu saya lah, kadang-kadang tak sempat semayang asar. Dia kadang-kadang maghrib, balik rumah maghrib. Asar tak semayang kat sekolah. Nak semayang kat sekolah susah ustaz, pakai yang kotor lah, apa masuk tandas lah. Jadi kesukaran waktu asar rupanya. Di situ. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah melaksanakan waktu asar yang sukar ini. Kita dapat buat menjadikan waktu yang terbaik kepada kita semua. Jadi seterusnya waktu isyak, waktu subuh, asar, waktu isyak. 3 waktu ini adalah kerana musyaqqah melaksanakan waktu subuh, waktu isyak dan waktu asar tadi. Nabi sebut man sallal isyak bil jamaah, barang siapa melaksanakan solat isyak berjemaah, faka'annama salla nisful lail, seolah-olah dia buat ibadat separuh malam. Man salat subhi bil jamaah, barang siapa buat salat subuh berjemaah, diberi pahala seolah-olah dia buat seluruh malam, buat ibadat seluruh malam. Paka'an nama salla kullul lain. Salat subuh berjemaah pahalanya umpama seolah-olah buat ibadat sepanjang malam. Pahala dia sepanjang malam buat salat subuh secara berjemaah. Sukar nak pergi semaya subuh, harga dia Allah bayar dengan harga yang mahal. Barang siapa pergi waktu gelap, waktu subuh, kesukaran dia, Allah jadikan cahaya di dalam kuburnya. Mari itu sukar, dalam keadaan kegelapan malam, Allah jadikan cahaya di dalam kuburnya. Hadis tentang salat berjemaah yang kita baca yang lepas, kita ambil lagi ketegasan tadi. Man sami'a munadiya, barang siapa dengar azan. Dengar azan, tak kira lah duduk di mana, dengar azan, falam yajid, dia tidak jawab dan tidak datang di tempat yang diazankan untuk sembahyang berjemaah, lam yurid khaira, dia tu orang tu tidak berkehendak kepada kebajikan. Dia dengar azan, dia tak mari sembahyang di tempat yang diazankan. Orang ni tak nak kepada kebajikan.
Kebajikan tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jawapan dia, walam yurad bihi khairun. Kebajikan juga tak nak pada dia. Dia tak nak pada pahala, pahala juga tak nak pada dia. Dia tak nak pada Allah, Allah juga tak nak pada dia. Menunjukkan tegasnya solat berjemaah untuk latih diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Biar rasa penting, bau sayang. Bau kita sayang. Kalau kita tak rasa penting, tak nampak, tak sayang. Pergi ke tak pergi ke sama. Mari pun tak apa, tak mari pun tak apa. Sebab dia tak ada nilai dan dia tak faham tentang kebesaran dan kemuliaan solat secara berjemaah. Kadang-kadang sahabat kita dia ikut jemaah tabligh. Tabligh tu dia bui penerangan tu jadi pegang dia kuat orang tabligh. Tak macam kita, dia pergi tu dia terus ada seorang tu saya tanya dia, dia keluar dekat saya sempat surau saya, taman saya lah. Saya kata dari mana? Dia kata dia dari Melaka. Dari Melaka tu dah lama. Dia kata baru lagi. Dia umur dalam 30-an, muda lagi. Lepas tu dia bercerita pada saya lah, dia kata kita sebenarnya tak pernah datang surau. Dia beritahu lah, tak pernah datang surau Jahil lah. Dia kata satu hari tu duduk minum kat kedai mamak macam tu. Jadi satu jemaah tabligh datang menghampiri dia tengok minum kat bawah. Dia orang datang lepas asar, dia datang, dia kata insya-Allah malam ni kami dekat surau kawasan ni lah, datang kita ada majlis ilmu. Dia kata majlis bayam, majlis ilmu, insya-Allah datang. Jadi dia kata dalam hidup dia tak ada lagi orang ajak dia datang, dia tak pernah pergi. Tiba-tiba dia pergi, dia pun masuk dalam dengan kuliah tu lah. Lepas main maghrib dengan kuliah tu dia tertarik dengan kelebihan solat berjemaah, kelebihan zikir semua, dia tertarik. Lepas tu dia nak ikut 3 hari, dia pun ikut. Lepas tu dia datang pula kali ketiga macam tu lah ke surau kami. Orang ni dia kata dia baru lagi, tapi dia kata dia dah mula lekat dengan solat berjemaah, dah mula rapat dengan solat berjemaah. Jadi kena ada sesuatu lah kita beri penerangan pada anak kita, keluarga kita, bau rasa sayang tentang solat berjemaah. Kalau tidak, tinggallah solat berjemaah asar, tinggal maghrib, tinggal. Saya ada kawan-kawan dia pergi memancing, dia tak solat. Ada beberapa kawan yang lain datang jumpa dia, ustaz, kawan-kawan ustaz yang pergi mancing tu ada yang AJK surau, ada yang duk main bola dengan ustaz, ada yang ustaz kenal, ada saudara mara dan sebagainya. Diorang ada grup dia seminggu 3 kali pergi mancing. Tapi dia orang tak solat ustaz. Dia tak solat. Dia pergi mancing tu kadang-kadang lepas maghrib pergi. Tak solat isyak. Isyak tak solat langsung. Duk mancing lah. Mancing sampailah 2 pagi mancing. Lepas 2 pagi dapatlah ikan. Bawa ikan tu pergi cari kedai 24 jam. Kedai makan. Masak, makan. Makan di kalangan dia. Lepas tu balik rumah. Tak semai isyak dia tu. Sampai subuh kadang-kadang. Kat rumah tu. Isyak lepas ustaz. Jadi ramai-ramai tak semayang. Kami yang walaupun orang surau pun jadi tak semayang juga. Jadi rasa malu adalah pada kawan-kawan. Jadi tak sembahyang berjemaah, tak sembahyang fardu. Saya main takraw, saya buat takraw. Petang-petang kadang-kadang kalau tak ada kuliah saya pergi main takraw. Dekat taman saya lah, main takraw lah. Sudah dengar orang azan, saya balik tu mandi-mandi pergi sembahyang, pergi surau. Macam tu lah, main takraw lah sekali-sekala, seminggu sekali, 2 minggu sekali main takraw kawan-kawan. Lepas tu satu hari tu saya tertinggal kasut di gelanggang takraw. Saya pun semayang lepas semayang tu rasa tertinggal kasut dalam gelanggang takraw. Lepas tu semayang sunat apa semua. Lepas semayang sunat dah habis lah. Lepas tu turun daripada surau nak pergi ke gelanggang takraw dekat taman saya tu. Saya sampai tu pemain takraw dah tidur dah padang. Kawan saya dah tidur. Berarti dia tak balik. Tidur dah padang tu. Ustaz mari. Dia tu ustaz. Bangun semua lari. Ustaz dah tu. Ustaz mari tu. Bangun pom lari. Ada setengah tu sempat selisih nak lari. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Kawan-kawan hidup main takraw dengan aku. Tak semayang rupanya. Nasib baik Allah nak tunjuk hari ni. Jadi kita pun kena berdakwah banyak pihak. Kita ingat kita sembahyang. Kawan-kawan kita semayang belakang. Tak semayang rupanya. Tak semayang. Sedih lah. Ada seorang sahabat ni. Dia jumpa saya tahun lepas, datang jumpa. Dia insaf lah. Dia kata, ustaz, dia belajar dekat India, ambil medik di sana selama 8 tahun, tak silap saya. Jadi selama 8 tahun dekat sana, dia kata dia tak puasa 8 tahun. Jadi dia dah insaf lah. Sekarang dia insaf, datang jumpa saya. Dia tak sembahyang pun tidak jugalah. Tidak sembahyang, tidak puasa. Saya tanya dia, kenapa tak sembahyang, kenapa tak puasa? Dia kata dia berada dalam lingkungan orang bukan Islam hampir semuanya. Kawasan yang dia belajar tu tak ada orang Islam. Jadi kita pun terleka ustaz, jahil terleka juga.
Lepas tu balik ke Malaysia, berkahwin, adik isteri tu duk suruh sembahyang. Duk suruh sembahyang, jadi saya pun sembahyang lah dia kata. Tapi isteri, dia beritahu isteri dia tinggal solat dan tinggal puasa selama 8 tahun. Datang jumpa saya, Ustaz, saya nak ganti puasa. Nak ganti puasa yang saya tinggalkan. Macam mana Ustaz? Sembahyang tu kita dah beri ceramah, dia faham dah lah. Dia tanya lebih sebelum ni jumpa tanya, tapi puasa dia baru tanya. Dia tanya tahun lepas. Tahun lepas tanya saya. Dengan bersungguh-sungguh lah. Alhamdulillah. Kira berjaya lah. Jadi kita beri penerangan lah. Kalau tinggal puasa, contoh sebulan, setahun saja tinggal sebulan. Lepas tu, tahun berikutnya kita puasa. Tapi tinggal sebulan saja. Lepas tu lama, dah lepas 10 tahun, datang jumpa. Ustaz, kita nak ganti puasa yang kita tinggal sebulan. Contoh. Ambil contoh senang. Takut 8 tahun, susah nak faham. Jadi ambil tinggal sekali je dia tinggal. Sebulan tu je. Jadi jawab dia, kena qada lah sebulan tu. Dia kata nak qada tak mampu Ustaz. Setahun tu lah, sebulan tu tak mampu. Puasa Ramadan tu. Jadi macam mana nak buat? Tak mampu qada, kena bayar fidyah. Satu hari yang kita tinggal, 1 cupok beras, bayar fidyah. 1 cupok beras tu menyamai 600 gram. 600 gram. Nak bagi sedap faham, sekilo tu. Secupok beras tu sekilo lah. Senang nak sukat. Jadi 30 hari tinggal puasa 30 kilo beras. Setiap tahun yang kita langkau, jadi dia berganda, dia naik, berganda. Setiap tahun yang kita langkau. Tetapi oleh kerana dia setiap tahun yang langkau ni yang ada keuzuran. Seperti wanita yang datang haid, orang laki-laki ke siapa ke yang sakit syar'i lah. Tapi ni oleh kerana sengaja tak termasuk dalam tajuk tu. Jadi bayar fidyah dia 8 tahun tu saja. Tahun yang langkau tak dikira. Kerana dia tinggal bukan uzur syar'i, tinggal dengan sengaja. Yang setiap tahun yang dia langkau kena tambah, dia tinggal uzur syar'i. Dia datang haid lepas 3 tahun yang lalu, lepas tak ganti, masuk tahun lepas, langkau tahun ni dah 2 tahun langkau. Kalau dia tak puasa seminggu, kena 1 tahun dia langkau, kena bayar fidyah 7 fidyah. 7 kilo beras lah. Langkau lagi, tambah lagi 7. Jadi 14. Tu. Jadi yang tinggal dengan sengaja, saya beritahu pada dia apa yang saya faham, apa yang ilmu yang saya ada, tak perlu langkau, tak perlu bayar langkau, bayar yang tak puasa sahaja. Jadi dia kira darat apa semua. Lepas tu dia kata datang kat Malaysia pun dalam 2 tahun, tak puasa juga 10 tahun lah dia kata semuanya. Darat 10 tahun. Lepas tu dia kata ada juga puasa setahun tu sekali ke 2 kali ada. Saya pun potong dia pun kata tak boleh, tak kira semualah, kira tak puasa semua. Tu. Jadi cukup jumlah fidyah dia. Jadi fidyah tu kita cari pakai miskin, beri makan kepada mereka dengan sukatan beras tadi. Tu dia bersungguh-sungguh lah. Datang jumpa saya, telefon, bincang, bayar dulu separuh, bayar lagi 2 tahun ambil masa. Last sekali habis. Habis dia. Jadi kesungguhan dia mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dia nak puasa ganti tak larat. Tak larat. Jikalau dia meninggal dunia, orang tadi ataupun orang lain lah, tak kira, meninggal dunia dan tertinggal puasa. Tinggal dunia dan tertinggal puasa. Kadang-kadang ada ayah kita, tok kita, ayah kita sakit lama, lepas tu meninggal dunia ketika Ramadan. Jadi bulan Ramadan awal-awal dulu boleh puasa separuh, lepas tu tak boleh puasa, bulan Ramadan seterusnya tak puasa, selama dalam 3 tahun tak puasa. Bila ayah kita meninggal dunia, meninggalkan puasa kerana uzur, maka puasa tu kena diganti oleh anaknya. Kena ganti puasa tu dengan puasa juga. Seorang wanita datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, mak saya telah meninggal dunia, tetapi ada beberapa hari puasanya tertinggal dan tidak ganti. Macam manakah? Nabi kata, sumu li ummiki, gantikan puasa dengan kamu berpuasa, ganti kepada mak kamu. Puasa juga, kita puasa, niat puasa tadi, ganti puasa mak kita, puasa bulan Ramadan. Kalau tak mampu, bayar fidyah. Tak mampu, bayar fidyah lah. Kita tidak ada kemampuan, bayar fidyah lah. Kalau mampu, ganti. Saya minggu lepas ada satu surau, saya ngajar. Lepas ngajar tu dia terus datang jumpa saya. Dia kata ayah dia tinggal puasa, Ustaz. Tapi dia ada 6 orang adik-beradik. Jadi boleh tak, dia kata dia bahagikan
puasa yang dia tinggal tu pada adik-beradik atau boleh? Tak ada masalah. Adik-beradik ada 6, bagilah 5 hari seorang, 5 hari seorang. InsyaAllah Ustaz kata, kita akan gantilah, cuba gantikan puasa ayah dia yang meninggal dunia yang tidak ganti puasa. Kalau diri kita tinggal meninggalkan puasa, kena bayar fidyah. Bayar fidyah. Kalau tinggal dengan sengaja, bayar fidyah hak semasa tu aja. Tu. Kalau uzur syar'i adalah kitab yang uzur syar'i setiap tahunnya dia langkau, dia kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Jadi untuk sembahyang, kita tinggal di situ dululah untuk sembahyang. Ada bawah, ada sikit bawah tu. Dia kata sembahyang yang masjid lebih ramai orang berhimpun terafdal daripada masjid yang sedikit orang sembahyang. Katakanlah ada masjid dekat-dekat ni, ada surau dekat-dekat ni ramai orang. Surau kita sedikit. Jadi kita pergi sembahyang surau sana. Boleh ke tak? Jawab dia, boleh. Dengan syarat surau ini tidak terjejas. Terjejas 10 orang ke atas. Paling kurang dalam hadis Nabi, sembahyang tu kalau tengok di sini, sembahyang 2 orang lebih baik daripada sembahyang 1 orang. Sembahyang 3 orang lebih baik daripada 2. 4 orang lebih baik daripada 5 sembahyang tu. Sampailah 9. Bila 10, Nabi sebut tidak terhingga pahalanya. Ada hadis lain pula, maya 2 orang gandaan pahalanya 200. Dia ada gandaan pahala dia sembahyang Jumaat. Sampai 9 saja gandaan dia. Bila 10 tidak terhingga pahalanya. 10 orang ke atas. Di situ kita ambil 10. Maka kalau dia keluar sekali-sekala daripada surau ini, pergi sembahyang ke surau lain kerana nak ambil barakah ramai orang, kerana nak iktikaf di sana, boleh iktikaf masjid Tasik Kosoma, boleh iktikaf misalnya masjid tu siap, kita nak pergi sekali-sekala, boleh. Dengan syarat kita pergi surau ini tidak terjejas. Tetap ada orang melaksanakan solat. Jadi jangan kita pergi tak ada orang. Tak ada orang, Tok Bila pergi, Tok Imam pergi, tak ada orang belakang ni buat kita ni. Tok Bila tak ada, Tok Imam tak ada lah, mana? Dia tahu lah ada penceramah kemari, kau tak tahulah. Kalau hari tu ada konsert hari tu. Konsert Najwa, dia kata, Najwa. Saya ceramah dekat Asyakiring. Saya ceramah nak mari tu pukul 7.30. Duduk atas jalan raya lagi, jalan jeng terus, tak boleh gerak. Sudah hijau lah lagu ni, macam mana aku nak ceramah ni. Lalu sampai dekat pukul 8 di surah An-Nur. Saya ceramah di Asyakiring sampai di An-Nur, sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, saya beritahu dekat ada jemaah lah AJK situ. Saya kata saya ceramah depan tu surah Asyakiring. Jadi saya kena singgah di surau ni lah sebab tak sempat dah. Kak ramai sangat malam ni orang. Jalan jam terus. Dia kata penceramah surau kami pun tak sampai juga. Penceramah surau kami dari sana lagi. Surau lain. Penceramah surau kami dari surau lain. Ustaz pergi surau sana. Saya surau sana ceramah. Jadi kena sampai di surau ni dulu. Penceramah surau kami pun tak sampai. Ni malam ni ada ceramah juga. Dia rehat ni. Dia kata pukul 8 dah tak ceramah lagi. Penceramah tak ada. Penceramah kami pukul 8 di surau lain. Saya ke depan lagi. Jadi penceramah dia sini je. Saya atas lagi, betul lah tu. Dia ada sana. Mari sini. Saya ada sini, pergi sana. Saya pun pergi Asyakirin. JK kata, Ustaz hari ni ada Najwa latih. Kata ada ceramah. Ada buat konsert mana tak atas tu. Jam habis buat kita, Ustaz. Dia kata tak boleh nak ceramah. Tak apalah, Ustaz buat lepas isyak. Alhamdulillah dia. Kita ceramah lepas isyak tu, jemaah tunggu. Di sana Asyakirin. Alhamdulillah, tunggu dia, itu kejut saya. Dia tak apa, Ustaz datang lepas isyak, kita buat kuliah lepas isyak. Bagus, Alhamdulillah. Jadi kita tinggal di situ, kita ambil soalan. Itu salah satu soalan lah yang ditanya, yang kita jawab tadi tentang fidyah tu sebenarnya soalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita lah. Kita jawab di situ. Ada Tok Imam kita lah surau ni tanya tentang apa ni, sapuh muka. Ada hadis tak? Ni ada hadis. Kita bawa hadis Nabi, ada di sini. Kalau kita ketinggal kitab ni di surau ni lah. Di surau ni dia tengok hadis ni, hadis sapuh muka selepas solat. Ada ditanya oleh Tok Imam kita, dia kata adakah hadis Nabi lepas sembahyang sapuh muka? Ada dalam kitab ni. Boleh carilah. Boleh cari kitab ni sekaligus tu tak jumpa. Akan ada. Nanti tengok situ apa ni sesudah sembahyang. Sesudah sembahyang Nabi sapuh muka. Tengok hadis Nabi. Solat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi sembahyang, masaha biyadi yumna ala ra'sihi, Nabi menyapuh dengan tangannya di atas kepala dia, huraian kepala tu sehingga ke muka.
ala yumna ala ra'si, dan kepala dia sehingga ke muka. Wa qala, dan Nabi sambil berkata, Nabi sapu muka dia, sapu kepala, sapu muka dia sambil berkata, la ilaha illallah warrahmanur rahim, Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Tengok dalam kitab Mustikah Hadis. Mustikah Hadis ni kitab besar, ada 4 jilid. Kitab ni dihantar seluruh masjid di seluruh Malaysia dulu tahun 80-an. Saya masa belajar dulu tahun 80-an, seluruh masjid di Malaysia hantar kitab, nama dia Kitab Mustikah Hadis, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Dia keluar pimpinan Rahman dengan Mustikah Hadis, hantar seluruh masjid. Buku dalam kitab tu juzuk 2 bab solat, sapuh muka, ada dalam kitab tu. Ni saya rujuk beberapa kitab lain, ada hadis. Mungkin hadis dhaif, hadis hasan, tu mungkinlah. Tapi ada hadis Nabi menunjukkan bahawa lepas solat Nabi sapu muka. Solat Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha menyapu, masaha biyadi yumna, dengan tangannya di atas kepalanya sehingga ke mukanya. Wa qala, sambil berkata bismillahillazi la ilaha illa warrahmanur rahim, Allahumma azib anil hamma wal hazan. Nabi baca, Nabi sebut, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga. Ataupun Allahumma azib anil hamma wal hazan, boleh juga. Ataupun baca dengan panjang, la ilaha illa warrahmanir rahim, Allahumma azib anil hamma wal hazan. Tapi nak sapuh tak apa, tak nak sapuh tak apa. Nabi kata barang siapa buat demikian akan hilang gelugesah, kerusingan dan serabut yang ada pada diri dia. Untuk hilang, kamu baca doa ni lepas kamu sembahyang. Tapi dia bukan sebahagian daripada sembahyang. Sapu muka ni bukan sembahyang. Sembahyang ni salam yang pertama, salam yang kedua. Jadi nak sapu tak apa, tak nak sapu tak apa. Kalau kita nak sapu, doa untuk hilang kesukaran, gulu gesah dan serabut dalam diri kita. Saya tak dekat kampung saya tu selama-lamanya lah sapu muka lepas sembahyang. Di pondok semua sapu muka lepas sembahyang. Sapu muka. Lepas tu bila saya mari ke Selangor, mari dekat KL ni, orang tak sapu muka. Jadi kita pun rasa aib lah. Sedangkan kita ada hadis Nabi, kita duduk ceramah, jadi orang tak sapu muka. Jadi kita tak kesukaran lah, nak sapu tu sukar kerana orang tak buat. Jadi kita seorang nak buat. Jadi ustaz pula janggal, padahal ustaz ada ilmu, dia pula jadi tak reti. Jadi kita sapu muka tu, orang tak sapu belakang. Seolah ustaz tu jahil. Jahil benar aku yang sapu mukanya, cuma orang yang alim belakang dia tak sapu. Kita ini jahil. Lepas tu saya mari dulu, saya ngajar pakai serban. Sebab dekat kampung saya orang pakai serban, dekat pondok semua pakai serban. Saya belajar pondok. Pagi belajar sekolah, petang, malam belajar pondok. Kalau tak pakai serban, tak boleh nak semayang. Kita tak boleh nak semayang kita. Semua orang pakai. Ada 55 orang belajar pondok dengan masyarakat 100 orang lah. Semua pakai. Tak ada seorang pun belajar pondok tak pakai. Bila kita naik tu, kita tak boleh nak sembahyang sebab kita tak pakai serban. Kena turun dekat asrama, ambil serban pakai baru dapat sembahyang. Ada pondok lah, turun dekat pondok, dekat tempat tinggal kita tu. Sini kita pakai serban, tak boleh nak sembahyang. Tolong beratlah aku. Nak sembahyang lagu mana ni, orang lain semua tak pakai ni. Kita sembahyang tu jadi, nampak aku ni, nampak agah, nampak megoh ni aku ni. Alim sangat kamu ni pakai serban, orang semua tak pakai. Tak pakai juga lah kita tanya. Orang lain tak pakai belakang. Orang lain tak sapu muka belakang. Orang lain tak buat kena hilang semua ibadat lepas satu. Kita duduk dekat pondok dulu, setiap pagi Jumaat mesti baca ayat-ayat surah Kahfi. Mesti baca, semua orang baca. Lepas saja subuh, habis kuliah, naik pondok masing-masing, budak pondok baca surah Kahfi. Baca surah Kahfi, kita pun baca surah Kahfi. Semua orang baca surah Kahfi. Mari sini, tengok orang baca Kahfi, tak ada tu. Tak ada orang baca ni. Tak nak sabar kita seorang. Mari gitu. Masa penting ni, nak pergi kerja apa semua lagi. Baca lah dekat kerja, tak ada orang baca. Kita seorang tak ada. Last sekali kita pun tinggal, tak baca juga. Surah Kahfi pun tak baca. Lepas tu serban pun tak pakai. Sapu muka pedok, apa pedok, makin kurang. Lepas tu kalau jamuan dia, kalau dekat kampung lah, dekat pondok kampung makan nasi dalam hidangan, dalam talam. Sebab apa Nabi kata makan nasi lah kamu satu hidangan supaya kamu mesra dan tangan saling bersentuhan. Makan nasi bersentuhan tangan dengan kawan kita, rapat kita. Bila nak sembahyang bersentuhan, rapat. Bila lepas sembahyang bersalam.
Lepas sembahyang bersalam, di tengah sembahyang pun tersentuh tangan. Lepas tu ada jamuan, buat hidangan, makan, sentuh tangan lagi. Sentiasa rapat kita dengan kawan-kawan kita. Apabila kawan kita rapat, dia jadi macam adik-beradik, jadi macam kawan yang rapat lah. Tengok muka selalu, bersalam selalu, bersentuhan selalu, jadi rapat. Apabila kawan kita buat salah, kalau dia AJK, dia pengusi apa buat salah, kita maafkan dia, tak apa, adik-beradik aku, kawan aku. Rapat ni kita dengan dia. Ni dah jadi makin jauh. Pak Nabi suruh tak ada dah. Makan satu hidangan dah tak ada dah, buffet masing-masing jarak masing-masing. Lepas tu bila semaya berjemaah pula, kita rapat dia jarak, kita rapat dia jarak, tak nak bersentuh dia nya. Kata Allah, lagu mana ni? Lepas sembahyang ada setengah-setengah surau tu lari tak salam. Yang bersalam baris pertama je, yang lain 2-3 lari habis. Lepas beri salam sembahyang tu doa pun tak sempat. Saya ni jadi imam di satu surau asar tadi. Jadi imam. Sekali saya lepas 2 sah, satu sah 60 orang. Saya jadi imam dekat surau tu. 60 orang satu sah setengah. Orang sembahyang 90. Saya buat lepas baca doa apa semua, tengok belakang saya tinggal 2 orang belakang saya. Tak lah 2 orang tinggal, nak salah lagu mana aku. 2 orang tinggal. Lepas tu yang duduk sebelah luar tu tak berganjok. Adalah dia dalam 40 orang, dekat luar 10. Dekat luar sana lah, luar dinding tu. Tak ganjok mari, tak mari. Lepas tu yang belakang sah 2 dah hilang. Sah pertama dah bangun tak ada orang dah. Lah kali paling nak salah 2 orang tinggal. Jadi tak ada kemesraan. Bila tak ada kemesraan, buat salah komplain selalu. Wah, tak betul pengusi. Tak betul AJK. Tak betul tak bila kena marah juga. Kena marah habis. Tak kira ustaz tak betul. Tak bila ni azan salah. Padahal salah sikit ya, kira salah besar. Kesalahan semua komplain habis. Tak ada kemaafan. Hampir semua surau saya pergi datang jumpa pengusi, kata ustaz saya tak tahan dah. Orang komplain ustaz dah asyik komplain. Oh, pengusi kena juga. Ingat kita kena komplain. Pengusi kata apa haid bocor mari beritahu dekat dia. Lepas tu Tok Bila nak azan Jumaat, surau dia buat Jumaat. Tok Bila tu mari lambat. Tok Bila yang awal azan. Sedangkan giliran Tok Bila yang mari lambat tu. Tok Bila ni azan, Tok Bila tu sampai, oi, giliran aku kenapa dia azan? Dia pun balik mengajuk. Tok Bila mengajuk ustaz. Surau kita sebelah mengajuk. Giliran dia nak azan, Tok Bila lah yang azan. Pengusi kata saya lah suruh dah. Tengok je dah dekat dah seminit tak sampai lagi. Dia kata kita dekat surau dah dekat bawah tu. Tengah nak naik mari dah. Tiba-tiba nak masuk, orang lain Allahu Akbar. Allah Akbar, kecewanya. Giliran kita orang azan, sedihlah kita. Ki Hazam gaduh. Jadi tak ada orang panggil kemaafan kerana bersentuhan tu sangat kurang di kalangan kita. Kalau bersentuhan, sahabat Nabi jari terpotong dalam perang Badar, tangan terpotong dalam perang Uhud, tangan terpotong. Mereka datang selepas peperangan, dia ambil jari, dia tahu ni jari siapa. Kata ni nama sekian-sekian sahabat, ambil tangan, tahu tangan siapa. Kerana mereka saling bersentuhan, saling makan bersama, bersalam bersama, rapat ketika sembahyang dan sebagainya. Tidak nak lari dak. Makan buffet tak ada dah kita. Pergi kenduri ke, pergi jamuan ke, ambil pinggan masing-masing, makan masing-masing. Saya dulu dekat Kelantan, saya kata bagus sayanya. Bagus Kelantan. Saya balik terkejut, Kelantan sama dengan sini juga. Sini juga kata, ya Allah ya Tuhan aku duduk ceramah ni di Selangor. Mengatakan Kelantan bagus. Pergi sama-sama juga, tak bersalah juga, lari juga. Lepas sembahyang tak ada orang juga, makan buffet juga. Saya kata makan buffet juga sini. Oh lama dah ustaz. Pas saya duduk ceramah Kuala Lumpur, kata sini makan hidangan. Oh, ustaz tak tengok tau. Saya tak perasan dah. Ni saya puji Kelantan. Kita ada anak kat Kuala Lumpur ustaz. Kita pergi kenduri sana beratur, ambil pinggan-pinggan masing-masing. Kita pun tengok, oh bagus macam ni. Ini cepat punya. Kita kena buat macam ni di Kelantan. Jangan lagi hidangan, lambat. Ni bagus punya ni. Kami ambil ilmu kat Kuala Lumpur lah ustaz, dekat Selangor. Dia buat buffet bagus. Hidangan tak boleh lambat. Hidangan ni tak betul. Kami tiru sana belakang. Oh, batuklah. Kita duduk ceramah kata Kelantan bagus. Tak ada dah tu zaman mana ustaz. Sekarang ni kami sama dengan Kuala Lumpur juga. Tak boleh ceramah lah kita nya. Dulu ni tengok di Kelantan ada kita. Sana kita tak buat catering, bergotong royong, rapat mereka. Hendak kita ceramah. Kok dia lama dah tak buatnya. Kita ambil tanggal 80-an lagi. Lepas tu tak balik-balik, tak tengok. Balik hari raya terus datang sini. Balik cuti sekolah sekejap datang sini. Tak tengok sana suasana. Suasana catering belaka juga. Makan buffet juga.
Semua sama dengan kita sekarang ni. Jadi mereka pun tak dapat juga. Saling komplain pun sama. Tak ada beza. Kita kata Malaysia lah. Kira gitu senang je lah Malaysia. Jadi hanya itu sajalah tazkirah kita malam ni. Dan kita bawa buku malam ni, kita jual juga lah buku ni. Tapi kalau siapa nak ambil free pun boleh. Ada orang sumbang juga. Ada orang sumbang dalam 250 buah. Kita ada 1000 buah. Ada orang sumbang dah lah 250 buah. Kita bagi ke surau-surau. Kalau nak beli pun boleh sebab ada lebih lagi. Ni doa berbuka puasa yang Nabi baca. Muka surat 28. Doa berbuka puasa yang dibaca oleh Rasulullah. Yang berbunyi Allahumma lakasamtu wa ala rizkika afzatu wa zahaba zama'u wa talatil uruku wa usbita ajru insyaAllah. Dan doa lepas sembahyang yang dibaca oleh Nabi muka surat 80. Dan yang lain-lain lagi. Jadi kalau siapa nak percuma pun boleh juga. Nak beli sambil menyumbang. Kitab ni kita akan beri kepada pondok petani untuk buat pondok di sana. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma zakirna minhuma nasina. Allahumma alimna minhuma jahilna. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.